Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. What up, guys? Assalamualaikum and welcome back to Malam Puaka. Dan kepada yang baru, aku nak ucapkan selamat datang ke Zaf channel, guys. Aku harap korang terhibur dengan segala kisah seram yang aku sampaikan. So, sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, lagi sekali aku just nak ingatkan dekat korang yang kita dah available di Spotify. So kepada korang yang tak suka tengok YouTube, yang just nak layan podcast saja, korang boleh pergi ke Malam Puaka Podcast dekat Spotify. Aku tinggalkan link dekat description. Show your support, show your love. So korang sambil jogging ke ataupun berada di mana-mana, korang boleh layan kisah seram. Tengah beli kuih ke apa kan, tiba-tiba gigil. Sebab apa? Seram. So pada malam ni, guys, kisah yang aku nak kongsikan dengan korang pada Malam Puaka adalah kisah kiriman daripada Kak Ramlah yang diceritakan bahawa rumah dia ni daripada dulu lagi mengalami beberapa jenis gangguan. Daripada situlah bermulanya tragedi ataupun kisah seram dalam kehidupan keluarga Kak Ramlah ni. Tak nak lengah masa, kita teruskan dalam Malam Puaka. Ada pula panggil Ramlah pula. Orang dah cakap Ram. Zaf ni ada sebut nama penuh kita pula. Orang dah cakap Ram. Okey, akak ni akak Ram. Kisah yang akak kongsi dengan korang pada malam ni berlaku time tu akak stay kat Johor lah. Tak payah tahulah Johor kat mana. Dekat Johor. Baru lagi jadi time PKP hari tu. Akak ni pula nak jadi yang cerita baru je berpisah dengan laki akak. Akak ada seorang anak perempuan time tu. Jadi time PKP tu dah bercerai kan. Dah lah susah kita ni bertunggal dengan ada anak seorang apa semua kan. Ni anak bebel ni. Susah kita. Dah akak bawa lah diri daripada tinggal kat KL, akak pergilah stay kat Johor baru dengan anak akak. Dapatlah satu rumah ni tak adalah nak cakap lama tu, tak adalah, cumanya lama terbiar. Tak ada orang duduk. So pada masa tu anak perempuan akak Sheila ni baru form 1. Budak lagi baru form 1. So dapatlah sekolah kat sana apa semua, tetapi tak boleh pergi sekolah pun sebab PKP kan. Belajarlah dekat rumah, PDPR. Orang cakap PDPR, belajar depan komputer apa semua tu kan. Dan nak jadi yang cerita, rumah yang akak dapat ni pula, bila akak stay sana, rumah ni berhantu. Ada tak antara korang, rasanya ramai lah kan antara kita yang dah terkena dah, rumah yang lama-lama ke kan, yang lama terbiar apa semua, tak kisah kita buat apa, ada je kadang akak ni ada dengar bunyi benda jalan dekat atas kan, ada bunyi main guli. Itu standard lah, bunyi main guli apa semua. Dan ada masa rumah yang akak duduk ni, anak akak dengan akak pernah nampak tau, dia ada seorang makcik, bukan makcik lah, dalam nak cakap nenek pun bukan lah, tapi keadaan dia comot, keadaan dia lusuh, dia akan pakai baju lusuh. Beberapa kali akak akan nampak, pernah akak nampak dekat dapur, pernah akak nampak hari tu time akak tengah tengok TV. Cantik dia lalu belakang. Akak pun perasan macam tu, takutlah kita kan. Kita pula seorang je, dua-dua perempuan pula dengan anak akak. Lepas tu itu tak apalah, gangguan biasa-biasa lah. Okey, yang akak nak cerita ni, ada satu hari ni malam Khamis. Khamis malam Jumaat. Malam Jumaat. Biasalah tu, kalau ada laki tahu je lah buat apa kan. Tapi sebab seorang, stone je lah kan. Pisang. Akak duduk macam tu kan. So macam biasalah, anak akak ni setiap malamnya adalah cikgu dia, Google Meet, Zoom apa semua tu kan, untuk belajar lah. Akak ni pula selalunya kalau maghrib ke isyak ke apa, akak akan pergi surau ataupun masjid dekat rumah akak tu. Kat rumah akak tu adalah dekat-dekat tu ada masjid, ada surau apa semua. Lepas tu nak jadikan cerita ni, ni yang seram ni. Okey, malam Jumaat tu, Khamis malam Jumaat tu, akak pun ajak lah anak akak si Sheila ni. Cakap dia, Sheila, kau nak ikut tak mak ni? Mak nak pergi, biasalah nak pergi masjid lah, nak solat kan.
Lepas tu anak akak cakap, tak boleh mak, Sheila ada ni Google Meet dengan member-member dia, yang cikgu apa semua. Ada kelas lah, orang cakap ada kelas malam tu kan, belajar revision apa semua kan. Jadi macam biasalah, selalunya pun ada masa yang kalau dia PDPR ke apa, akak tinggal je dia kat rumah. Akak pergilah seorang-seorang dekat masjid tu kan, dekat je jalan, tak ada hal pun, tak payah risau sangat. Pada hari kejadian tu, akak pun pergilah macam biasa, pergi masjid, solat apa semua kan. Jadi dekat masjid tu, setiap lepas saja solat maghrib kan, lepas solat isyak apa semua, adalah kadang dekat surau tu ada jemput ustaz, ustaz daripada luar kasih tazkirah apa semua kan. Biasalah kita ni kadang even solat dalam masjid pun bawa phone apa semua kan, bukan khusyuk sangat pun, duduk kan. Lepas dah solat isyak tu akak duduk, akak pun buka lah Facebook kan, sementara nak tunggu ustaz tu set up apa semualah dia buat. Akak cek kan, Instagram kan sekarang dah ada story, dah macam Instagram pula, WhatsApp kan sekarang dah ada story macam Instagram. Jadi akak pun buka lah WhatsApp story, and akak ni memang ada lah nombor telefon anak akak apa semua, standard lah tu. So akak tengok anak akak ni ada buat story time tu, padahal dia kat rumah ni, tengah PDPR belajar tu kan. So akak tengok dekat dalam WhatsApp story anak akak ni, dia tulis, tolong jangan ganggu aku nak belajar ni. So akak yang dekat masjid ni, dah lah akak cakap akak berdua. So kalau akak pergi masjid, pergi surau, dia seorang lah kat rumah. Tiba-tiba dia tulis status macam tu, akak pun tengok, siapa kacau kau kat rumah ni? Kau ajak siapa datang rumah apa semua kan? So akak pun text lah dia, Sheila, apa hal kau ni? Yang kau cakap apa ni dekat WhatsApp story ni? Nak tahu apa anak akak reply? Anak akak reply, mak, perempuan yang kita nampak hari tu kacau Sheila. Jadi bila Kak Rem baca, Kak Rem time tu dekat masjid pun meremang guys. Kak Rem meremang bila baca tu macam, perempuan mana pula ni? Tapi nak tenangkan hati, Kak Rem pun text lah anak akak. Kak Rem cakap, tak apalah, Sheila tunggu, lepas je ustaz ni ceramah apa semua, akak terus balik rumah. Jadi dah habis apa semua tu, akak pun balik rumah apa semua kan. Duduk dengan anak akak pun dah habis time tu, dia dekat ruang TV apa semua, dah habis belajar apa semua. Akak pun dah sampai rumah tu, akak tegur dia, Sheila, apa ni? Hang tulis apa ni? Siapa kacau hang study ni? Kan? Rupanya dia cakap, mak, time mak pergi masjid tadi, kan Sheila tengah Google Meet dengan cikgu semua kan. Ada komputer, tengoklah belajar online kan, orang cakap belajar online. So rumah akak ni, meja study tu, dia menghadap dekat belakang ni, kiranya menghala ke bilik. Bilik ni ada lorong, rumah akak ni ada lorong. Lepas tu ni bilik akak, ni bilik Sheila. Bertentangan lah, berdepan orang cakap kan, lorong tu. So apabila dia duduk kat meja study tu, Sheila cakap, belakang ni menghadap ke ni lah, ruang lorong tu lah, lorong bilik kan orang cakap. So dia tengah Google Meet apa semua, tapi dia nampak dekat ruangan komputer tu yang menghadap ke muka dia nampak macam ada perempuan tengah jenguk. Dia nampak kat belakang dia ni, dari salah satu bilik dia tak salah, ada perempuan tiba-tiba keluarkan kepala macam tu guys. Guys pula, keluarkan kepala macam tu, tengok je dia. So apabila macam tu, anak akak ni nampak je kan, apalah ada perempuan pula. Anak akak ni dah diam lah, dia nak try fokus lah kan. Dia kasih perhatian kat cikgu dia ni. Sambil-sambil tu dia tengok je skrin komputer dia kan, tengok kamera dia sendiri, tengok ke belakang kan. Tiba-tiba korang nak tahu tak, perempuan yang lusuh ni tadi kan, makhluk ni tadi, tiba-tiba anak akak nampak daripada kepala je keluar, tiba-tiba dia keluarkan penuh badan dia, berdiri dekat tengah-tengah lorong tu, antara bilik akak dan bilik anak akak ni. Berdiri macam tu, tengok macam tu. Tengok je anak akak yang tengah belajar ni. Sebab tu lah anak akak tulis status dekat WhatsApp story tu. Dia cakap, tolonglah kalau boleh jangan kacau akak. Kalau korang nak tahu rumah akak ni, akak tak tahulah Kak Ponti ke kakak cantik ke apa kan, kerap kali tau kita orang nampak. So apabila anak akak dah cakap macam tu, akak pun macam takutlah kan. Lepas tu akak cakap lah, tak apalah, biarlah kan, biar tak payah ambil tahu. Okey. So dia pun dah tenang apa semua. Time tu pun dah pukul 11 malam. Okey, dah pukul 11 malam apa semua.
Si Sheila ni, anak akak ni, kadang-kadang dekat belakang rumah tu, dia ada bela kucing. Akak tak boleh, akak allergic sikit lah kucing apa semua ni kan. So akak letak belakang rumah je. Tak boleh lah sebab akak ni ada resdung apa semua. Jadi pukul 11 tu lah juga, engkau dah lah baru nampak hantu tadi, engkau nak juga keluar rumah pukul 11 tu kan. Tengok si apa tahan nama kucing dia kan, nak kasih makan lah apa semua. So akak dah duduk TV, akak tak perasan yang Sheila ni tadi keluar pergi ke belakang rumah. Tiba-tiba yang akak dengar jeritan je. Si anak akak ni tiba-tiba dengan menggelupur, masuk ke dalam rumah. Akak pun, "Hey, Sheila, hang ni apa hal? Menjerit malam-malam." Terkejut lah mak. Apa hal hang ni? Tiba-tiba anak akak ni dalam keadaan takut, dia terus datang ke akak, dia peluk akak. Lepas tu akak pujuk. Akak cakap, "Apa hal? Hang pergi mana ni tiba-tiba ni?" Dia cakap, dia pergi keluar mak. Sheila keluar nak tengok kucing kat belakang. Lepas tu, time dia tengah tengok kucing tu, dia bawa phone lah sebab belakang rumah akak gelap kan. So dia guna phone kamera tu, pasangkan flashlight, on lah nak suluh kucing sambil main kucing apa semua kan, on kamera tu. Tiba-tiba korang nak tahu, si anak akak ni cakap, time dia tengah tengok kucing dia tu kan, tengah urut-urut kasih makan apa semua, lembaga yang sama, perempuan yang lusuh ni tadi, dekat salah satu pokok, sebab belakang rumah akak ada semak-semak sikit, dekat semak tu tiba-tiba dia dengar suara. First dia dengar suara, "Hui." So dia ingat, kucing ke kan? Dah banyak kali, "Hui, hui." Macam tu. So anak akak ni pun tengok anak akak nampak perempuan yang sama tengah berdiri dekat dalam semak tu, tengah macam ni guys. "Hui, hui." Akak cerita ni pun meremang lah. Akak suruhlah dia explain macam mana rupa makhluk tu sebenarnya kan. Sorry lah, panas lah pakai tudung ni. Okay. So akak pun suruhlah dia cerita macam mana rupa makhluk ni. Dia cakap kat akak, "Mak, benda yang hui Sheila ni mak, muka dia macam terbakar mak, hitam. Muka dia hitam, rambut dia kusut masai mak. Lepas tu baju dia macam kotor-kotor mak. Dia tengah duduk kat pokok tu, dia hui Sheila mak. Dia panggil Sheila." Hui, Aunty Ram kan, Kak Ram dengar tu takutlah kita kan. Dah makin teruk pula kau ni kacau anakku. Marah lah pula. Lepas tu tak boleh jadi ni pasal akak pun panggil ustaz berubat apa semua. Lepas tu suruh ustaz ni pagar rumah apa semua kan. Alhamdulillah lah, clear lah rumah ni. Cumanya apa yang akak boleh ajar korang lah kan, kemungkinan besar lah kita ni, akak faham lah, mungkin salah akak juga. Kadang-kadang kita ni dalam rumah kan, aktiviti yang kita buat, kadang ada lah kita buat benda yang tak elok apa semua kan. Lepas tu solat pun kadang tak kan. Akak pun tak kasih contoh yang baik kat anak-anak. So mungkinlah benda tu, orang cakap kalau rumah kita ni nak sejuk, orang cakap kenalah selalu baca Quran, kenalah kita ni solat apa semua kan. Janganlah tu ada jiran akak hari tu cakap, cuba hang tampal ni kuda laut kering. Korang pernah dengar tak kuda laut kering? Lekat dekat pintu rumah apa semua kan. Ni boleh halau jin setan apa semua. Akak pun macam lepas tu akak tanya ustaz cakap apa kau nak tahu? Apalah, takkan setan, nama pun setan, takkan takut dengan kuda laut? Tak logik lah. So korang ni semua jangan percaya semua tu, benda-benda tahyul apa semua tu kan. Tolonglah kalau nak berubat ke nak buat apa ke, berlandaskan agama. Okey? Itu je akak nak kongsi dengan korang. Tak tahulah seram ke tak, tetapi pengalaman ni memang bagi akak lah boleh terkena kat sesiapa je. Takutlah tu. Itu je lah yang akak cerita. Okey? So kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Okey, outro ni biar Zaf lah buat. Okey guys? So itulah kisah daripada Kak Ram. Kak Ram kita, dia marah pula aku. Sorry Kak Ram, tersebut nama penuh pula, Ramlah apa semua. Okey, Kak Ram. Itulah kejadian yang menimpa Kak Ram dengan anak dia sewaktu diorang ni tinggal dekat Johor Bahru. Dan Alhamdulillah aku rasa Kak Ram dah kasih impact yang teramat bagus daripada segi pengajaran. Kita kalau rumah kita terkena gangguan ke apa kan guys, tolong dapatkan rawatan Islam yang berlandaskan agama. Korang jangan dengar benda-benda yang mengarut ni. Contohnya lekat lah apa benda tangkal dekat
depan pintu rumah lah kan. Ambil kuda laut kering, pergi lekat lah supaya jin tak masuk apa semua. Jangan guys, sebab motif utama jin dan setan ni mengganggu kita hanyalah untuk kita takut dan menyesatkan kita. So kita janganlah jadi bodoh dengan menyesatkan diri kita terlebih dahulu, dengan percaya benda-benda yang syirik, dengan percaya benda-benda yang tak ada kena-mengena. So aku harap korang terhibur dengan kisah malam ni. Minta maaf aku nak cerita sebenarnya, tapi Kak Ram ni kau tahulah, bila kasih makcik cakap bro terus sampai habis. Tapi senanglah kerja aku, tak payah nak cakap apalah kan. So aku harap korang terhibur dengan cerita Kak Ram tadi, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Jangan lupa follow Spotify aku. We already available at Spotify guys. Malam puaka. I will see you again in the next episode guys. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.